Vijay, Diman dan Nuri terkejut melihat kehadiran Raja Zairi di kelas. Namun ada perasaan lega dalam hati mereka kerana Raja Zairi tidak mati lemas. Kalau tidak, pastinya mereka akan dipersalahkan atas kejadian itu. Tengok hari tu kan, macam dah nak lemas, tapi elok pula hidup dia ni, ujar Nuri. Kau ni nak sangat ke dia mati, ya? Tanya Vijay. Tak adalah, aku cakap je. Itu hari aku mati-mati ingat dia mati lemas, kau tahu. Nasib baik jugalah dia selamat. Diman, tegur Vijay. Apa? Kau pergi tanya dia, suruh Vijay. Tanya siapa? Raja Zairi? Tak, kau pergi tanya dengan pakcik tukang kebun sekolah tu, balas Vijay berang. Apa benda lah kau? Iyalah, kau pergilah tanya dengan Raja Zairi tu. Siapa lagi? Marah Vijay. Jengkel betul Diman dengan sindiran rakannya. Tanya apa? Kau tanyalah, macam mana dia boleh selamat? Beritahu Vijay. Takkanlah aku yang nak pergi tanya. Dah aku yang balun dia cukup-cukup. Mau naik angin dia nanti. Bantah Diman. Kau cuba suruh si Nuri ni, cadangnya. Aku pula. Betul. Pergilah Nuri. Vijay menggesa. Nuri merenung dua rakannya dengan muka yang mencuka. Pergilah. Pergi? Paksa Diman. Nak aku tibai kau baru kau nak pergi? Diman mengugut. Ayolah. Nuri mengalah. Namun masih tidak berpuas hati dengan paksaan itu. Dalam keberatan, Nuri menghampiri Raja Zairi. Raja Zairi menoleh apabila terasa bahunya dicuit. Dia melihat Nuri tercegat di sebelahnya. Buat seketika, mereka hanya saling berpandangan. Masing-masing mempamerkan wajah yang dingin. Sempat pula Raja Zairi menjeling ke arah Diman dan Vijay. Tidak jauh dari situ. Apa yang kau nak? Tanya Raja Zairi. Ni apa? Hidup lagi engkau, ya? Vijay dan Diman menepuk dahi mendengar pertanyaan Nuri yang boleh dianggap kurang cerdik itu. Kau ni nak aku mati sangat ke? Tanya Raja Zairi. Bawa bertenang, Yok. Bawa bertenang. Teman bertanya je, balas Nuri. Kita orang ni pun risau bila kau jatuh tasik tu hari. Kita orang nak tolong. Tapi kan, Nuri tidak dapat menamatkan kata-katanya. Dia teringatkan kelibat aneh di tasik itu yang menghalang mereka daripada cuba menyelamatkan Raja Zairi. Nasib baiklah ada orang tolong aku. Kalau tak memang dah meninggal aku, beritahu Raja Zairi. Siapa tolong kau, Tanya Nuri keheranan. Adalah orang tolong aku. Iyalah. Tapi siapa orang tu? Superman ke? Batman ke? Hantu Kak Limah balik rumah ke? Ke dia orang ni yang tolong kau? Tekan Nuri. Ada budak perempuan tolong aku, ujar Raja Zairi. Nuri terkebil-kebil memandang tepat ke wajah Raja Zairi. Budak perempuan? Tanyanya. Budak perempuan mana pula ni? Kau tahu tak kawasan tu tak ada orang duduk? Maklum Nuri. Manalah aku tahu dia duduk mana. Yang aku tahu dia dah selamatkan aku. Tu saja yang aku peduli. Perkara lain aku tak ambil tahulah, balas Raja Zairi. Nuri memeluk tubuh mendengarnya. Dia masih belum berpuas hati dengan jawapan itu. Namun dia tidak berapa peduli dengan bagaimana Raja Zairi terselamat. Yang penting Raja Zairi selamat, itu sahaja sudah cukup. Nuri berpusing mahu kembali ke tempat duduknya. Namun Vijay dan Diman memberikan isyarat agar Nuri jangan kembali dahulu. Nuri mengangguk faham. Yuk. Bot kita orang ada lagi tak kat sana? Nuri sekadar menoleh bertanya. Raja Zairi merenung tajam Nuri. Sudahlah, aku tak tahu. Dia menghalau. Nuri mencebik sebelum kembali kepada rakan-rakannya. Dia kata apa, weh? Tanya Diman. Kau pekak ke? Kau tak dengar ke dia halau aku? Bebal betul engkau ni, rungut Nuri. Engkau tu yang lembab, balas Diman geram. Vijay mengalih pandang merenung tajam pada Raja Zairi. Bencinya kepada Raja Zairi meluap-luap.
Tapi kan aku rasa bot kita tu ada lagi kot. Telah Nuri. Lagipun kan, siapalah yang nak ambil bot tu? Kau ingat dia nak ambil bot tu? Nak buat apa? Tambahnya lagi sambil memandang ke arah Raja Zairi. Habis tu, petang ni kita pergi ambil ke bot tu? Tanya Diman, bergilir-gilir memandang Nuri dan Pijai. Ambil lah. Takkan nak biar macam tu je. Tegas Pijai. Nuri dan Diman tidak berani membantah kerana mereka tahu Pijai mahukan kembali bot tersebut. Bot itu sebenarnya milik Syahrum, abang Pijai. Kehilangan Syahrum membuatkan Pijai bersungguh-sungguh mahu mendapatkan kembali bot itu agar dia boleh mencari abangnya. Kerana hingga kini pihak polis masih gagal mengesan di mana Syahrum berada ataupun apakah nasibnya. Jadilah ambil bot tu petang ni? Tanya Nuri sekali lagi untuk pengesahan. Petang ni, akur Pijai. Tiba-tiba Nuri teringat. Raja Zairi tadi cakap ada perempuan yang selamatkan dia. Diman dan Pijai memandang Nuri dengan riak yang hairan. Perempuan mana pula ni? Tanya Diman. Entahlah. Aku pun tak tahu ni. Setahu aku, mana ada rumah orang dekat-dekat situ. Mereka termenung seketika memikirkan perkara itu. Memang sejak kebelakangan ini banyak cerita pelik yang tersebar di kalangan orang tempatan. Semua bermula sejak kembalinya keluarga Raja Zairi ke Batu Gajah. Aku dah kata, Mamat ni balik. Penunggu dekat tasik tu pun tunjuklah diri. Ujar Diman. Ya ke ni? Tanya Nuri tidak percaya. Kau ni mana mandai buat cerita ni? Kau tak nak percaya sudah. Balas Diman jengkel. Penunggu ke puaka ke hantu perakang ke petang ni kita pergi ambil bot kita tu. Aku nak cari abang aku sampai jumpa. Tegas Pijai. Diman dan Nuri diam. Mereka berat hati namun tidak berani membantah. Ada lagi lah weh. Jeritnya kepada Diman dan Pijai sambil menayangkan 2 biji bom itu. Diman tersengih namun Pijai bahagia tidak peduli. Dah cepat. Tolak bot masuk tasik. Suruh Pijai. Kita nak cari sekarang ke? Tanya Nuri. Yalah. Balas Pijai keras. Diman meninjau jam tangan. Dah pukul 5.30 ni Jai. Beritahunya. Habis tu, kita carilah kejap. Pusing-pusing lebih kurang lepas tu kita baliklah bila hari dah nak gelap. Tegas Pijai. Diman dan Nuri saling berpandangan. Mahu dibantah kehendak Pijai namun tidak berani. Mereka terpaksa mengalah dan akur. Bot itu ditolak ke gigi air sebelum enjin sangkutnya dihidupkan. Setelah mereka bersedia di dalam bot, ia dikemudi ke tengah tasik. Mata masing-masing liar mencari kelibat manusia di permukaan tasik. Dalam hati Pijai, dia tidak yakin yang abangnya masih hidup. Namun harapannya masih menggunung. Jai. Tiba-tiba Nuri bersuara. Apa? Tu, tengok tu. Beritahu Nuri sambil menundingkan jarinya ke satu arah. Tersentak Diman dan Pijai apabila terlihat seorang gadis sedang mendayung sampan di tengah-tengah tasik. Biar betul, mana datang budak perempuan ni? Petang-petang macam ni boleh pula bersampan kat tengah-tengah tasik. Ujar Diman keheranan. Comel tu, babe. Puji Nuri. Ha'alah weh, lawa tu. Sokong Diman. Pijai merenung gadis itu. Kau cakap pagi tadi Raja Zairi bagi tahu ada perempuan tolong dia itu hari kan? Tanya Pijai. Budak perempuan ni ke? Tanya Nuri. Pijai diam. Tiba-tiba dia menghalakan bot ke arah sampan gadis itu. Weh, kau nak buat apa ni Jai? Tanya Nuri apabila Pijai mengemudi botnya mengelilingi sampan gadis itu beberapa kali sehingga kan gadis itu mengalami kesukaran mengimbangi sampannya. Tajam dia merenung Pijai yang tertawa kecil dengan pelakuannya. Begitu juga dengan Nuri dan Diman yang merasa lucu dengan perbuatan Pijai. Weh, laju lagi Jai, laju lagi. Biar sampan dia tu terbalik. Diman mengapi-apikan rakannya. Nuri semakin kuat ketawanya bagai menyokong saranan Diman. Dan Pijai tidak menghampakan permintaan rakannya. Memecut bot itu mengelilingi sampan gadis itu. Ombak yang semakin keras menyebabkan sampan gadis itu teroling-oling kuat hingga akhirnya dia tercampak ke dalam tasik. Pijai mematikan enjin bot sambil menghampiri gadis itu dengan berhati-hati.
Gadis itu yang terapung-apung di permukaan tasik merenung tajam ke arah mereka. Comel gila awek ni weh, puji Nuri buat sekian kalinya. Marilah saya tolong, tawar Diman sambil menghulurkan tangannya kepada gadis itu. Namun gadis itu tidak menyambut huluran tangan Diman. Sombong betul lah. Kalau Raja Zairi kau naklah kan? Sindir Pijai jengkil. Kita nak tolong pun tak nak, hina sangat ke aku ni ha? Tengking Pijai berang. Relax lah Jai, kau ni kasar benar lah kau. Nuri menegur. Marilah naik kebut kami. Dah petang ni. Sejuk. Pelawa Nuri lembut. Kau semua mahu menempah maut agaknya. Tiba-tiba gadis itu bersuara. Namun ia disambut derayan tawa mereka. Weh Man, kau tarik dia naik bot Man. Degil sangatlah. Suruh Pijai. Dia tak nak lah Jai. Tarik je dia naik. Paksa dia masuk bot. Banyak perangai. Kang lemas pula. Ujar Pijai. Diman dan Nuri tersengih sebelum pantas menarik tubuh gadis itu masuk ke dalam bot. Biarpun gadis itu meronta-ronta enggan menurut kehendak mereka. Kamu semua ni memang mencari nahas. Jerit gadis itu apabila sudah berada di dalam bot. Marah benar wajahnya memerhatikan setiap daripada mereka. Tiba-tiba terasa bot yang dinaiki teroleng-oleng. Mereka mendapati permukaan tasik yang tadinya tenang kini berombak. Ombak yang semakin lama semakin membadai. Apa halnya ni Jai? Tanya Nuri. Pijai tidak menjawab. Dia memerhatikan sekitar kawasan tasik. Pijai cuak apabila terlihat satu pusaran air di tengah-tengah tasik yang menyebabkan ombak membadai bot mereka. Dah weh cepat belah weh cepat. Suruh Diman. Pijai segera menghidupkan enjin bot sangkut. Budak perempuan ni macam mana Tanya Diman. Bawalah sekali. Takkan nak tinggalkan dia kat sini. Balas Pijai sebelum mengemudi bot meninggalkan kawasan itu. Cepat. Gesa Nuri. Aku tahulah. Balas Pijai berang. Pusaran itu semakin membesar dan semakin kuat tarikannya. Menyukarkan Pijai mengemudi bot itu untuk beredar. Diman dan Nuri semakin menjadi cemas melihatkan situasi itu. Pijai cepatlah. Gesa Diman. Aku cubalah ni tapi tak boleh. Pusaran air itu kuat sangat. Jerit Pijai. Nuri dan Diman terdiam. Mereka yakin ini bukan pusaran air yang biasa. Ini pasti penunggu tasik. Padah yang kau tempah, terimalah akibatnya. Gadis itu tiba-tiba bersuara sambil bangun berdiri merenung pusaran air itu. Diman dan Nuri terkejut apabila gadis itu terus terjun ke dalam tasik tanpa teragak-agak walau sedikit pun. Gila punya perempuan, pekik Nuri. Kaget. Diman tercari-cari gadis itu, namun tidak kelihatan. Seolah-olah dia telah hilang begitu sahaja. Adakah gadis itu telah ditelan penunggu tasik? Weh Jai, pekik Nuri. Cepatlah Jai. Gesanya lagi. Pijai yang berusaha mengemudikan botnya tidak membalas. Dia berusaha bersungguh-sungguh. Namun bot itu bagaikan tidak bergerak. Malah semakin lama semakin hampir mereka ke pusat pusaran air itu. Diman terduduk sambil mulutnya terkumat kamit membaca surah Al-Fatihah kerana itu sahaja yang boleh diingatinya. Melengking pekikan mereka apabila bot itu terbalik dan disedut sesuatu dari dalam air sebelum hilang daripada pandangan. Beberapa ketika kemudian keadaan kembali tenang. Pusaran air yang ganas tadi telah hilang, hanya meninggalkan ombak kecil menari-nari di permukaan tasik.